Selamat sejahtera semua, apa khabar? Kita bertemu lagi dalam sesi PDPR pada minggu ini untuk mata pelajaran pendidikan moral. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan civic dalam mata pelajaran pendidikan moral. Nilai teras yang akan kita pelajari pada hari ini ataupun pada bulan ini iaitu hormat menghormati. Dalam nilai teras hormat menghormati, cikgu telah pilih tajuk malu melakukan perkara negatif untuk kongsikan bersama-sama dengan kamu. Baiklah, hari ini kita tak perlu gunakan buku teks, kamu hanya perlu tonton slide yang cikgu tunjukkan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, cikgu nak kamu tahu apakah maksud perkara negatif. Apa itu perkara negatif? Kamu pernah dengar ataupun tidak perkataan negatif? Negatif ni ialah sesuatu perkara yang tidak baik. Okay, kita lihat di sini. Perkara yang tidak baik. Kita namakan dia sebagai perkara negatif. Okay? Ataupun perkara yang tidak boleh dilakukan. Pun kita sebut dia sebagai perkara negatif. Perkara yang tidak baik, perkara yang kita tidak boleh lakukan ataupun perkara yang menyalahi undang-undang atau peraturan. Okey, ini juga disebut sebagai perkara negatif. Semua perkara yang tidak baik, semua perkara yang kita tidak boleh lakukan, yang kita dilarang untuk melakukan, dan juga perkara yang menyalahi peraturan ataupun menyalahi undang-undang. Itu pun termasuk dengan dalam perkara negatif. Jadi lawan bagi perkataan negatif ialah positif. Kalau kita dengar perkara positif, itu maksudnya perkara yang boleh kita lakukan. Tapi kalau perkara negatif, yang kita tidak boleh lakukan. Kalau kita lakukan menjadi satu kesalahan. Kalau kita lakukan, cikgu akan marah. Kalau kita lakukan, ibu bapa akan marah. Kalau kita lakukan, polis akan datang tangkap kita. Itu ialah perkara negatif. Okey, sekarang kita nak lihat apakah contoh perkara negatif. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, pertama sekali ialah ponteng sekolah. Apa dia ponteng sekolah? Orang lain semua pergi sekolah, kita saja-saja malas nak pergi sekolah, tak nak pergi sekolah. Saja nak duduk dekat rumah, nak main. Itu namanya ponteng sekolah. Itu termasuk dalam perkara negatif. Okey, kemudian yang kedua, mencuri barang orang lain pun termasuk perkara negatif. Perbuatan mencuri ni ialah satu perbuatan yang tidak baik. Curi barang kawan, ambil barang dekat kedai ke, pergi kedai, ambil makanan ataupun apa-apa saja di kedai, kita tak bayar. Itu mencuri, itu pun perkara negatif. Kemudian yang ketiga, membuli kawan. Kawan tak buat apa-apa, kita kacau dia, kita usik dia. Itu pun perkara negatif. Yang keempat, menipu ibu bapa atau guru. Ibu atau ayah tanya, cikgu ada bagi kerja sekolah tak? Tak ada, cikgu tak bagi kerja sekolah. Itu menipu, sedangkan cikgu ada bagi kerja sekolah. Ataupun menipu guru, ataupun menipu sesiapa saja. Tipu kawan ke, tipu adik-beradik ke. Asalkan namanya menipu, itu merupakan perkara negatif yang kita tak boleh lakukan. Kemudian yang kelima, merosakkan harta benda sekolah ataupun awam. Rosakkan. Kalau dekat sekolah, rosakkan kerusi, conteng meja, conteng dinding dekat sekolah. Itu merosakkan harta benda sekolah. Kalau harta benda awam, contohnya kita pergi, kita duduk dekat pusat tempat menunggu bas. Duduk kat tempat menunggu bas, kita conteng kat situ, kita kotorkan kawasan itu. Itu merosakkan harta benda awam. Itu pun contoh perkara negatif. Jadi semua perkara negatif ni, kelima-lima contoh yang cikgu beri ni, kita tak boleh buat.
Tak boleh buat. Kalau kita buat menjadi satu kesalahan, kita akan dimarahi, kita akan ditangkap oleh polis. Okey, ni kita tak boleh buat. Okey, sekarang kita nak lihat. Okey, cikgu nak kamu baca sama-sama dengan cikgu. Kita perlu berasa malu untuk melakukan perkara negatif. Okey. Dia kata kita perlu berasa apa? Rasa malu. Rasa malu ni macam mana? Kalau kita buat perkara negatif ataupun sebelum kita nak buat perkara negatif tu kita rasa malu. Contohnya nak curi barang kawan. Kita fikir, tak boleh, malu nanti kalau kena tangkap, cikgu marah. Malu. Okey, nak ponteng sekolah, tak boleh, malu, tak baik buat macam ni. Okey, kita perlu rasa malu. Jangan kita rasa suka. Jangan kita rasa gembira nak lakukan perkara negatif, tak boleh. Kita kena rasa malu. Bila kita ada rasa malu untuk lakukan perkara negatif, jadi kita tak akan buat. Okey, jadi kita perlu ada rasa malu untuk melakukan perkara negatif. Okey, kita lihat seterusnya. Perkara yang patut kita lakukan. Sepatutnya kita kena buat apa? Yang tadi kita tak boleh buat kan? Cikgu bagi contoh. Tak boleh conteng, okay, tak boleh tipu, tak boleh ponteng sekolah. Itu yang tak boleh. Sekarang ni apa yang patut kita lakukan? Ialah, okay, tengok pertama. Sentiasa mematuhi peraturan. Okay, peraturan apa? Peraturan sekolah. Okay, kalau dekat luar dari sekolah, undang-undang kena patuh. Sentiasa patuh. Okey, kemudian yang kedua, jangan suka menipu. Jangan tipulah. Jangan tipu ibu bapa, jangan tipu kawan, adik-beradik, guru. Okey, jangan suka menipu. Okey, kemudian yang ketiga, rajin hadir ke sekolah. Ini yang betul, yang positif. Kita perlu rajinlah hadir ke sekolah. Kalau cikgu kata kena datang sekolah, kan kita datanglah sekolah. Kawan-kawan pergi sekolah, kita datanglah sekolah. Jangan kawan-kawan datang sekolah, kita tak nak datang sekolah. Okay. Kemudian yang keempat, elakkan perbuatan mencuri. Jangan curi. Kalau kita nak apa-apa, kita kumpul duit, beli. Okay. Jangan kita ambil barang kawan. Kita tengok kawan ada pensel box cantik, kita ambil. Tak boleh. Okay. Ini yang patut kita lakukan, yang awak kena buat. Jangan curi barang orang, jangan malas datang sekolah. Okey. Kemudian, okey. Seterusnya untuk aktiviti hari ini, cikgu nak awak salin contoh perkara negatif yang tadi cikgu dah sebutkan. Okey, kemudian salin juga perkara yang patut ataupun yang perlu kita lakukan. Salin dalam buku tulis pendidikan moral. Okey, kemudian ambil gambar dan muat naik hasil tugasan dalam Google Classroom. Okey, yang mana kena salin? Tengok semula. Yang ini, okey, perkara yang patut kita lakukan. Okey, ada 4. Okey, sebelum tu awak salin dahulu. Ini contoh perkara negatif. Okey, tuliskan hari, tarikh, tajuk, kemudian kamu salin contoh perkara negatif. Dah siap salin sampai 5. Salin pula perkara yang patut kita lakukan. Itu sahaja. Okey, cikgu harap kamu dapat siapkan tugasan ini dan hantar dalam Google Classroom untuk disimak. Okey, terima kasih dan tahniah kepada murid-murid yang sentiasa hantar tugasan masing-masing untuk setiap minggu. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, itu sahaja untuk sesi PDPR pada hari ini. Kita jumpa pada minggu hadapan. Terima kasih semua. Bye.